kita tengok dua ini. Anak Melayu tak apalah, tuan-tuan nak kata lebih ekstrim lagi. Masuk sekolah agama, masuk UIA, masuk UiTM dan sebagainya. Melayu ini, bila dia keluar daripada kelas, walaupun mediumnya bahasa Inggeris, dia tetap cakap Melayu. Anak Cina, ya tuan-tuan sekalian, sikit. Anak Cina pula, dia sekolah Cina. Ya, walaupun dia masuk SMK, dia masuk sekolah kebangsaan sampai itu. Kalau dia masuk lagi sekolah persendirian, itu proses pencinaannya sangat kuat lagi tu. Dia masuk Puta, masuk Utah, itu tak tahu cakap macam mana lah. Ini sebab kita gagal. Bila kita gagal dalam sistem pendidikan, bermakna kita gagal dalam membina negara. Itu kita gagal banyak, tuan-tuan. Ya, saya nak sebutkan interaksi mereka dengan surat khabar keluar 2 kali diterbitkan sehari. Akhbar Xinjiu, utusan ni berita harian keluar 1 hari je, pagi keluar, petang tak ada. Akhbar bahasa Cina pagi petang, pagi petang. Kalau tuan-tuan tengok ejen sosialisasi politik seperti sekolah, media dan sebagainya, media bahasa Cina lebih banyak pada media bahasa Melayu. Media cetak, dia keluar 2 kali sehari akhbar dia. Kalau keluar akhbar bahasa Melayu ni sekali je. Proses pembinaan anak-anak ini daripada sekolah Cina, rumah cakap Cina, masuk sekolah menengah cakap Cina, masuk universiti cakap Cina. Bila masanya mereka bertutur dalam bahasa Melayu, saya nak sebut tuan-tuan, kalau tuan-tuan bertemu Cina cakap Melayu, itu tanda nak kiamat. Tuan-tuan takkan jumpa bila bukan Melayu bertemu. Saya sebut ni tu. Saya sebut kenapa saya sebut Cina, sebab dia majoriti bukan Melayu terbesar di negara dia. Saya kena tekan itu. Sebab dia ada hampir 25%, ya. Tetapi pembawakan pembinaan negara dalam negara ini, kalau dia tidak dipantau, kerajaan terpaksa tunduk kepada mereka hanya kerana secepis undi ni. Ceritalah nak mendaulat bahasa Melayu 65 tahun lagi, kita akan gagal. Tuan-tuan, walaupun sekolah vernacular ini bawah kerajaan, ya, gaji yang diberikan berapa bilion diperuntukkan, tetapi mereka setiap arahan kerajaan jarang dipatuhi. Ya, akhirnya kerajaan terpaksa tunduk kepada mereka. Bagaimana kita nak bina negara kalau warganya tidak patuh kepada agenda sebesar ini? Kementerian Pendidikan minta tambah bahasa Melayu supaya daripada 180 minit jadi tambah lagi supaya jadi lebih, kita pergi jauh sikit daripada 360 minit seminggu dan sebagainya. Tak boleh, dia akan ditentang secara besar-besaran. Sejarah yang diajar di sekolah jenis kebangsaan ini asalnya diajar dalam bahasa Melayu, tetapi ditentang dengan begitu ekstrimnya, akhirnya subjek sejarah diajar dalam bahasa ibunda masing-masing. Ini yang berlaku ni. Agenda sebesar ini kerajaan boleh tunduk. Bahasa Melayu mana ada kat dunia ni kempen bahasa kebangsaan? Bahasa ini sepatutnya sudah menjadi darah daging rakyat dia. Kat Siam, tuan-tuan, ada dengar mereka kempen bahasa Siam? Tak ada. Pergilah seluruh negara di dunia ini, 195 buah negara. Apabila bahasa itu menjadi bahasa kebangsaan, dia mesti dikuasai tanpa berkecuali. Malang negara kita, apabila Banci 2010 dibuat, dia akan dibuat lagi. 2010 dibuat, maka pembanci pergi pada rumah ke rumah. Sebahagian besar daripada masyarakat Cina di bandar tidak boleh membaca dan bertutur dalam bahasa Melayu, sehingga terpaksa membawa penterjemah. Tuan-tuan, 60 lebih tahun kita merdeka, takkan bahasa Melayu mudah ini tidak boleh dikuasai. Bangla datang ke sini, Bangladesh itu, ya, dalam masa 3-4 bulan mereka sudah boleh menguasai bahasa Melayu. Kita duduk di sini bergenerasi, kita masih lagi gagal untuk menguasai bahasa yang sebegitu mudah ini. Sebab itu saya pohon sangat-sangat ini. Dalam pembinaan negara bangsa ini, agenda besar mesti dilaksanakan. Kalau gagal, kuasa mesti dilaksanakan untuk mendidik golongan membina negara dalam negara.
barulah tuan-tuan kita akan capai yang ketiganya, iaitu perpaduan yang kita idam-idamkan. Seterusnya kestabilan negara yang kita idam-idamkan pada masa akan datang ini. Sebab itu saya minta saudara-saudari sekalian, ya, buatlah apa juga jalan sekalipun. Kalau ditakdirkan Dewan Bahasa dan Pustaka ini perlu diletakkan di bawah Jabatan Perdana Menteri, jalankanlah tanggungjawab itu. Daripada letak di Kementerian Pendidikan, nampaknya tak pergi ke mana dia. Tak pergi ke mana dia? Nak buat apa? Tak tahu. Banner Bandar Kuala Lumpur dah macam London dah. Pergi Bandar Ipoh macam London dah. Identiti itu tak ada. Tidak tertonjol. Jati diri negara itu tidak tertonjol. Dan akhirnya orang berkata, Malaysia ini sebuah negara baru sebab baru merdeka 65 tahun. Jadi negara baru ini susah untuk kita bina negara ini sebab kita memerlukan masa yang lama daripada negara sebangsa. Kepada saya, membina negara berbilang kaum ini lebih mudah daripada membina negara sebangsa. Sebab kita ini asal usulnya daripada negara sebangsa. Dan dia bertukar menjadi berbilang bangsa sebab ada sejarahnya. Sebab itu, dalam membina negara bangsa ini, apabila dia bertukar menjadi berbilang bangsa, daripada sebangsa kepada berbilang bangsa, kuasa itu perlu digunakan sepenuhnya untuk mendidik mereka, sebab dia berbilang bangsa itu ada sebab dia, disebabkan oleh interaksi, disebabkan oleh penghijrahan. Kalau kuasa itu digunakan untuk sedarkan diri, dia akan menjadi lebih baik. Tapi malangnya kita tak gunakan kuasa itu, akhirnya daripada sedar diri sepatutnya dia tak jadi sedar diri. Apabila dia tak jadi sedar diri, dia jadi keras kepala. Apabila dia menjadi keras kepala, dia menjadi kurang hajar sebagaimana yang ada pada hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini akan membahas seorang profesor asal Malaysia, Pak C, yang sedang melakukan curhat di depan forum mengenai bahasa Melayu yang gagal dalam pembinaan. Berbeda dengan bahasa Indonesia yang sukses melejit jauh ke depan karena kita mewajibkan semua rakyat Indonesia harus bisa berbahasa Indonesia. Dan ini dimulai dari proses pendidikan dari dini sampai dengan universitas. Tentu saja bahasa daerah tidak dilupakan dan bahasa asing juga harus dikuasai. Sehingga kita bisa selalu tampil dimanapun kita berada karena bahasa adalah jati diri bangsa. Nah, berbeda dengan di Malaysia, hal ini menjadi suatu kekacauan sampai hari ini, kekacauan yang sulit untuk diperbaiki. Kenapa? Karena di sini kalau kita dengarkan tadi apa yang dicakapkan atau dibicarakan, Bapak Profesor kita ini menceritakan bahwa sebenarnya bahasa Melayu atau bahasa Malaysia dalam perundang-undangan itu sudah ada semenjak pendidikan dari dulu. Namun, ketika masuk ke sekolah kebangsaan untuk etnik yang lain, lama-lama bahasa kebangsaan ini menjadi berkurang porsinya. Karena di sini ada semacam tekanan dari pihak, misalkan di sini adalah dari suku bangsa Chinese yang menolak pengajaran untuk bahasa Melayu di sekolah-sekolah Chinese. Nah, hal ini pihak kerajaan tidak bisa mengambil tindakan yang tegas bahwa seharusnya sekolah-sekolah Chinese juga wajib memberikan pelajaran bahasa Melayu dalam kurun waktu atau jumlah per jamnya yang sudah ditentukan. Namun karena di sini sepertinya uang bermain, ada keuntungan di balik hal seperti bangsa Chinese ini berada di Malaysia, akibatnya pihak kerajaan lemah di dalam menangani hal-hal seperti ini, terutama dari Kementerian Pendidikannya.
Hal ini yang membuat profesor ini marah karena situasi ini berlanjut terus sampai dengan hari ini, yang menyebabkan rakyat Malaysia lebih senang menggunakan bahasa Inggris daripada bahasa Melayu. Dan ini menjadi kekhawatiran yang sangat darurat. Apalagi kita bisa melihat di sini bahwa bahasa Indonesia sudah menjadi bahasa resmi di UNESCO. Maka mereka pun, para profesor ahli bahasa Malaysia ini tampaknya panik. Mereka tidak tahu lagi harus berbuat apa untuk memperbaiki kualitas kebangsaan dengan bahasa Melayu di alam Melayu mereka. Nah, teman-teman, bagaimana pendapat teman-teman mengenai situasi dari keberadaan bahasa Melayu di Malaysia? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.